Anak dia gerung kepala, betul apa aku ni? Kita suruh anak kita nak mengaji, pergi duduk depan-depan sekali. Kita pula bila mengaji, duduk belakang sekali. Salih Azim Muhammad. Yang tuan-tuan pun bila ada ustaz mai, tuan-tuan mai duduk depan-depan, duduk dekat-dekat. Tambah-tambah ustaz-ustaz yang mai jauh pada Kedah contoh. Ni. Sakit pinggang-pinggang tuan-tuan nak mai kat tuan-tuan, bila mai duduk tuan-tuan duduk jauh-jauh. Rasa kecil hati kawan tu, rasa macam nak sadaqallahul azim punya. Ni. Tu faham. Jadi subhanallah tuan-tuan, Salih Azim Muhammad, macam tuan-tuan panggil orang mai rumah lah, mailah rumah saya lah. Okey. Mai rumah dia tuan-tuan, dia suruh duduk kat sini, dia pergi duduk dapur dengan isteri dia. Tuan duduk sorang-sorang kat depan, dia rasa apa? Dia rasa macam nak balik lah tuan-tuan. Macam itulah saya rasa. Bukan. Macam itulah ustaz-ustaz duk rasa bila tuan-tuan duduk jauh-jauh lagu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-temannya panjat puji dan syukur pada Allah SWT yang limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Katanya saya pernah sampai 2015. Tak ingat dah saya. Tak ingat dah Salih Azim Muhammad. Lama 2015 dulu ni insya-Allah. Tuan-tuan pun waktu tu baru umur 18 kan. Tuan Salih Azim Muhammad, dalam perjalanan kita setiap hari ni, kita mesti dapat 3 benda ni. Yang pertama, mesti dapat ilmu. Sama ada kita dapat dia secara langsung ataupun secara tak langsung, tuan-tuan mesti belajar. Belajar sesuatu maksud dia. Duk bawa kereta, tiba-tiba Salih Azim Muhammad tayar pancit contohlah. Lepas tu sekali orang kata, kita duk pusing tak kena pusing dengan orang kata, oh ni cara dia macam ni. Dia main tunjuk kita sikit, dapat satu ilmu. Tengok dekat dalam TikTok. Tuan-tuan tengok TikTok lah. Tak payah duk tunjuk soleh sangat lah, pangguk biar lah. Betul tak tengok TikTok banyak pada Quran? Mengaku lagi sekali yang patut sudut diam. Berapa banyak benda ilmu kita dapat TikTok? Banyak. Sama ada ilmu tu manfaat, tak manfaat, cerita lain. Tapi mesti dapat pasal macam-macam lah. Dengan abang Tesla pun belajar juga.
Dia pun cukup pantang sebut Tesla lah ni. Saya pun tak tahu. Agaknya kereta tu dah tak laku pun kat Malaysia lah ni. Abang ni, abang nak pergi mana? Nak beli kereta baru. Bagus abang, kereta apa? Tesla. Tag dia tu agaknya lah. Tuan-tuan Saudara Muhammad, banyak ilmu kita dapat, sama ada direct ataupun indirect. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama dia rezeki. Setiap hari, rezeki bukan tentu duit. Jangan menganggap rezeki itu semata-mata duit. Rezeki dia main dalam macam-macam bentuk. Sihat, salli ala sayyidina Muhammad, hujan, makan, duit, pakaian, rumah, nak pinak, macam-macam bentuk rezeki. Yang kalau nak senarai rezeki ni, Allah kata kamu tak akan mampu untuk menghitungnya, nikmat yang Allah bagi kat kita untuk rezeki. Yang ketiga, amalan. Setiap hari mesti ada benda yang nama dia amal yang tuan-tuan buat. Salli alaihi Muhammad, fardu ke, sunat ke? Salli alaihi Muhammad, tuan-tuan takkan terlepas daripada tuan-tuan melakukan yang nama dia amalan. Maka Nabi SAW ajar dekat kita, setiap pagi tolong doa dengan doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Mula pada malam ni, jangan tinggal dah doa ni. Start besok, bangun pagi lepas solat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta supaya Allah bagi kat kita ni, yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik-baik. Yang ketiga, amalan kita diterima. Apa maksud ilmu manfaat? Ilmu yang bermanfaat ini bermaksud ilmu yang kita dapat yang nanti dia akan menyebabkan kita selamat di akhirat. Tu ilmu manfaat. Sama ada dia ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Tuan-tuan jangan duk ingat kata main mengaji ilmu fardu ain sahaja ilmu manfaat. Tak. Ada orang mengaji engineering tapi dengan ilmu yang dia dapat yang nama dia engineering itu, dia akhirnya dapat bantu orang, dapat tolong orang, dapat buat benda-benda perkara yang jadi manfaat untuk dia dan orang lain, yang nanti dia akan dapat ganjaran dan pahala yang menyebabkan dia masuk syurga Allah SWT. Ilmu matematik ke, ilmu sains ke, apa saja bentuk ilmu, termasuk ilmu-ilmu yang kita rasa macam tak ada apa-apa ni, macam sebut tadi, dia tengok TikTok, ada aja ilmu sebagainya. Yang ilmu ni dia bagi ilmu yang bermanfaat. Macam mana nak bagi jadi semua ilmu yang kita dapat, ilmu tu manfaat? Cara dia ialah, ilmu yang bermanfaat ialah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kat kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nombor satu pada ilmu yang bermanfaat ini, tuan-tuan, nak jadikan setiap ilmu kita dapat ni, nama dia adab. Adab mendahului ilmu. Satu hari, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi asarus safar wala ya'rifuhu minni ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wada kafai ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam ila akhir hadis. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu hari kami duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba muncul di kalangan kami seorang lelaki yang sungguh putih pakaian dia, sungguh hitam rambut dia, tidak ada tanda-tanda permusafiran pada dia.
Dan tidak ada pula daripada kalangan kami yang kenal dengan dia. Ni duduk dalam majlis lagu ni. Tiba-tiba main seorang lelaki-lelaki. Duduk celak-celak tu, seorang lelaki muncul. Muncul ni kata ittala' alai ni muncul tiba-tiba. Bukan tiba-tiba pling dulu tu. Tak. Bukan dia duduk tu pling macam tu. Tak. Dia kita macam tak perasan tu ada orang ni. Lepas tu dia pakai putih sungguh. Putih pakaiannya. Tuan-tuan yang biasa duduk negara Arab, salih ala si Muhammad, tambah-tambah tempat yang banyak-banyak debu, dia jadi ke mana tuan-tuan? Kalau seharian tuan-tuan pakai baju putih tu, petang tu dia jadi macam kekuning-kuning. Kuning-kuning tu bukan sebab kotor ke apa, sebab debu-debu pasir tu dia melekat ni. Dia nampak macam kekuningan macam tu. Salih ala si Muhammad. Tapi subhanallah, orang ni putih-putih pakaian dia macam baru pakai tak saat ni je. Rambut dia hitam berkilat, sikat cantik. Jadi nak kata dia orang musafir ni tak mustahil dia orang musafir, pasal pakai dia elok sungguh. Nak kata dia orang sini pula mentarikot ni, bukan, pasal tak ada siapa pun kenal dia. Dia ni orang Johor pun bukan, orang sini pun bukan. Dia ni siapa? Tak-tak dia mai duduk, dia masuk duduk depan Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Letak dua lutut dia bertemu dengan lutut Nabi SAW. Wa wada'a kaffai ala fakhdhi, meletakkan dua tapak tangan atas paha. Dua riwayat, satu duduk. Tuan-tuan cuba duduk macam mana dia duduk. Macam mana? Lutut bertemu dengan lutut. Kalau tuan-tuan duduk depan orang, kalau lutut dengan lutut dia bertemu, maksud dia duduk macam mana? Kalau duduk bersila, lutut bertemu lutut tak? Tak lah. Tu lutut bertemu kawan sebelah. Maksud dia sama ada duduk iftirash ataupun tawarruk. Iftirash duduknya, iftirash. Hampa sampai tak bunyi langsung ni apa ni? Kak Long, Mak Long, Kak, iftirash duduk apa iftirash? Duduk pandai nampak. Hampa mengarut. Muka aja handsome. Duduk tahiyat awal ataupun duduk macam antara dua sujud, iftirash. Tawarruk duduk tahiyat akhir. Kalau duduk iftirash atau duduk tahiyat akhir, ada possibility bertemu lutut dengan kawan kat depan. Betul tak ni? Kemudian letak dua tapak tangan atas paha. Jadi kalau duduk macam tawarruk, duduk macam iftirash, kaki dia paha duduk macam tu, lutut tu, maksud letak tangan atas paha ni, betul lah. Riwayat satu lagi kata dia letak tapak tangan di atas paha Nabi. Si orang depan dia duduk temu lagu tu, letak tangan dia tapak Nabi. Subhanallah. Di akhir hadis tu, Nabi tanya dekat Sayyidina Umar, sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata, kamu kenal tak siapa yang tanya tadi ni? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Kata Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Tu Jibril tu yang main tu. Dia datang untuk ajar kepada kamu agama kamu. Baik. Kata ulama, antara manfaat yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut bukan sekadar hadis-hadis yang cerita tentang rukun Islam, rukun iman. Hadis itu cerita tentang rukun Islam, rukun iman, cerita tentang ihsan, cerita tentang tanda kiamat. Bukan sekadar yang tu, tapi macam mana malaikat Jibril ajar adab menuntut ilmu. Tu peristiwa tu berlaku. Pasal apa malaikat Jibril mai pakai pelik sangat? Biasa pernah malaikat Jibril menyerupai sahabat yang lain. Jadi macam di kalangan sahabat, tu siapa tu? Tu nama sahabat. Itu bukan, itu Jibril. Lah pasal apa dia sama macam orang tu? Dia menyerupai orang lain. Pernah? Tapi dalam kes tu dia tak menyerupai siapa-siapa, bahkan pakai putih pula, pelik pula, supaya orang bagi perhatian.
Ni siapa ni, siapa ni? Mai duduk depan Nabi SAW. Tanya apa? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang Islam. Nabi cerita tentang Islam. Sadaqta, dia kata kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami pelik, dia tanya, dia yang jawab pula. Dia yang membenarkan. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang iman. Nabi pun cerita 6 rukun iman. Dia kata sadaqta, kamu benar. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Nabi kata anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah sebagaimana kamu nampak Allah. Kalau kata nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Dia tanya lagi, akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepada aku tentang kiamat. Kata Nabi SAW, mal mas'ul anha bi'asail, orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda dia. Nabi SAW cerita, antalil amatu rabbataha, bila kamu tengok seorang ibu melahirkan tuan-tuan dia. Kemudian kamu melihat seorang yang tidak berkasut, miskin, tidak berpakaian, pengembala kami berlumba-lumba membangunkan bangunan tinggi-tinggi. Saudara Muhammad. Lepas tu, tuan-tuan, Saudara Muhammad, itu ulama kata itu nama dia rukun agama. Tuan-tuan, antara benda kebaikan atau manfaat kita boleh ambil daripada, kata ulama, adab menuntut ilmu. Malaikat Jibril main. Nombor 1, pakaian. Pakaian. Bila kita main nak menuntut ilmu, yang nama dia ilmu, nak bagi ilmu tu jadi manfaat, pakaian dia tuan-tuan, nombor 1 dia warna. Warna lagu mana? Malaikat Jibril main hari tu warna putih. Pasal apa warna putih? Pasal Nabi SAW sebut warna putih ni, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, afdal, paling afdal pakaian ialah warna putih. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Tuan-tuan. Jadi yang lain yang pakai warna-warni, ustaz pun tak pakai putih hari ni. Dapat pahala tak? Dapat pahala dia. Tapi yang warna putih ekstra sikit pahala dia, pasal afdal. Ni yang dapat pakai putih yang depan-depan ni semua ni, ni semua ada pahala lebih sikit. Ni. Makcik-makcik yang pakai hitam, kelabu, pink belacan. Ni. Kelabu tik anjing semua ni kurang sikit daripada yang putih. Dulu-dulu tuan-tuan tengok, kalau kain telekung ni semua putih, yang mana ada warna lain dulu-dulu kan. Alah ni dia main warna-warna macam-macam. Zalik Syed Muhammad. Tambah-tambah time pilihan raya lagi warna macam bendera. Zalik Syed Muhammad. Habis dapat apa? Dapat manfaat tak? Dapat. Tapi yang putih lebih afdal. So, mungkin kalau nak main menuntut ilmu tu, nak main ibadat, buat ibadat, menuntut ilmu apa saja yang berkaitan dengan ibadat, warna putih warna paling afdal. Faham tak tu? Yang keduanya, dia main pakai putih, dia sikat rambut dia cantik, rapat, kemas. Sallallahu alaihi Muhammad. Maksudnya bukan takat putih pakaian kita bila kita menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu ni sebahagian daripada ibadah. Berpakaianlah dengan pakaian yang kemas, bukan uniform kemas, pakaian kemas, segak, smart. Kita ni nak main menghadap Allah, ni nak main ni rumah siapa? Rumah Allah. Semayang menghadap siapa? Menghadap Allah. Duduk dalam majlis ilmu, siapa yang main dalam majlis ilmu ni? Bukan takat kita. Yang main dalam majlis ilmu ni tuan-tuan sekalian, subhanallah, di kalangan para malaikat. Duduk ramai ni celah kita ni malaikat. Tuan-tuan tahu tak pasal apa kosong depan saya ni? Tahu pasal apa? Tahu pasal apa? Malaikat saja depan ni. Betul hangpa tak berani main depan. Kena lagi. Malaikat ramai duduk celah-celah kita. Tahu malaikat buat apa? Dia tulis nama kita. Lepas tu sekali dia bawa nama kita pergi berjumpa dengan Allah. Allah tanya, wahai malaikat, kamu main daripada mana ni? Kami main daripada duduk dalam majlis orang-orang yang menyebut-nyebut nama kamu. Majlis zikrullah, ingat kamu wahai Allah.
mereka bertakbir, mereka bertahmid, mereka bertahlil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka bertasbih. Depa nak apa malaikat? Ni depa duduk ramai-ramai ni, depa nak apa? Tuan-tuan mai ni tuan-tuan nak apa? Kak, makcik oi. Mai. Mai ni pasal apa? Nak jumpa saya ke? Tak Saya tak mai pun tuan-tuan mai juga. Pasal apa? Kita nak syurga. Malaikat tolong jawab. Depa mai ni ya Allah, depa nak syurga. Tak, Allah tanya apa kat malaikat? Malaikat, depa pernah tengok ke syurga saya tu, syurga aku tu lagu mana? Depa tak pernah tengok syurgamu ya Allah. Kalau depa pernah tengok syurga tu, agaknya apa yang depa nak? Depa nak minta perlindungan ya Allah. Perlindungan daripada apa? Daripada neraka-Mu ya Allah. Pasal apa? Depa pernah tengok kan neraka aku, wahai malaikat? Tak pernah ya Allah. Kalau depa pernah tengok neraka aku macam mana keadaan dia, sudah pasti depa minta perlindungan ya Allah. Perlindungan daripada apa? Sudah pasti depa minta pengampunan ya Allah. Wahai malaikat, bersaksilah, seluruh daripada depa aku ampunkan. Lepas tu bila kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, gugur dosa ni, sampai kita keluar daripada majlis ilmu tu, dosa kita berguguran macam bayi baru lahir. Bersih dosa-dosa. Lagi lama duduk majlis ilmu, lagi banyak dosa diampun. Boleh tak? Saya kita berhenti dalam pukul 12 boleh? Anggukkan main boleh Ustaz? Boleh lah pukul 8. Tunggu pukul 9 lagi. Nah, Sallallahu Muhammad. Ya Allah, ada seorang tu, dia mai tu, dia bukan nak duduk majlis ilmu dah. Dia tak sengaja mai. Malaikat kata ni. Ada seorang tu, ni memanglah ada orang ramai main majlis ilmu ni, tapi ada seorang tu dia mai-mai tu bukan niat dia nak mai duduk majlis ilmu. Dia singgah aja. Tiba-tiba ada majlis ilmu, dia duduk pergi lah. Memang niat awal tu memang tak plan nak duduk majlis ilmu. Lalu kata malaikat, kata Allah, tidaklah orang yang duduk di sisi orang yang mendapat manfaat itu melainkan dia pun dapat manfaat juga. Nak cerita hebatnya majlis ilmu ni tuan-tuan. Jadi kita mai dah duduk majlis ilmu, majlis yang Allah bangga-bangga siapa yang duduk dalam dia. Kita duduk dalam majlis ilmu yang para malaikat yang duduk di langit duduk tengok kita macam bintang-bintang kita tengok ke atas. Kita duduk majlis ilmu yang Nabi SAW cerita dia sebahagian daripada taman syurga, Raudhatun min riyadil jannah. Nabi SAW cerita tentang banyak kelebihan majlis ilmu. Tambah-tambah majlis ilmu buat dalam rumah Allah lagi. Maka patut tak main majlis ilmu tu pakai singlet? Faham tak faham tu? Dengan macam tu punya offer Allah bagi kelebihan kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, patut tak dia main majlis ilmu pakai, sebut tak kena lagi, kena kat orang pula. Ustaz dia macam kata kat aku. Taklah. Dia main pakai jersey bola tu. Ada lah, tak ada. Tak ada, okey boleh sebut. Wah ni siap cok Carlsberg kat depan ni. Ada jersey bola tu dia apa? Dia ni apa sebagainya. Mai pakai baju pagoda. Apa pun jatuh dah tinggal goda je. Berlubang macam kena tembak Israel lah. Pakai selekeh. Tak patut bila kita duduk tempat yang begitu mulia, maka perelokkanlah pakaian kita. Adab yang kedua. Dia panggil adab pada pakaian. Warna, kemudian kekemasan, kemas. Kailah, pubuhlah, tayak atas kepala ke, kat serban ke segala-segala. Nah ni, muslimat tak payahlah pakai serban. Hidup cari serban pula kat atas kepala tu, tak payahlah. Yang ketiga, Nabi SAW mai duduk depan Nabi SAW, dia panggil fa'asnada rukbatayh ila rukbatayh. Meletakkan dua lutut dia depan lutut Nabi SAW. Maksud dia,
Tuan-tuan nak dapat kelebihan dan manfaat dalam majlis ilmu, tuan-tuan kena duduk dekat dengan guru. Lagi jauh daripada guru, berkat dia makin kurang, makin kurang, makin kurang. Faham tak ni? Saya ni pergi ceramah merata, tuan-tuan. Macam-macam passion saya tengok panggil orang. Ada setengah tempat tu, tuan-tuan sekalian, semuanya diamanahkan untuk menjaga dinding masjid takut roboh. Dia tahu dia undang-undang dia tempat tu. Siapa yang mai surau ni, bila ada kuliah, tolong jaga dinding ni elok takut roboh. Maka semua bersandar kat dinding rapat. Dinding tu macam tu, corner mai kot ni, corner begitu, kot tu lah dia ikut sampai habis. Tu ada passion aku tu. Ada yang passion pula, kontrak dia ialah tolong jaga pintu masjid. Maka berimpun penuh kat pintu tu. Berimpun penuh kat pintu tu. Bila berimpun penuh kat pintu, tuan-tuan, depan ni kosong. Geng-geng yang main lambat, mereka main tengok, Allah, masjid penuh dah, duduk kat luar. Masalah bila mereka duduk kat luar, tuan-tuan, lepas isyak, mereka jamu. Lepas buat jamuan, mereka yang kat luar tu berderah dulu. Masalah. Saya selamat. Yang ketiga, tuan-tuan, dia panggil apa? Geng baca Yasin. Tak buat apa? Buat bulat. Buat bulat elok. Selamat. Macam-macam passion. Yang keempat, geng kunci muslimat. Ada? Tahu ke mana kunci muslimat? Dia tutup rapat muslimat. Jangan hampa jeluh walaupun sebiji mata. Tak tengok. Tutup kunci. Tak bagi langsung tengok. Muslimat ni jeluh aku tingkap lah apa semua bagainya. Subhanallah. Tuan-tuan, dalam menuntut ilmu, biar duduk dekat dengan guru. Tuan-tuan, anak hantar pergi sekolah. Bila hantar anak pergi sekolah, tuan-tuan suruh duduk depan ke suruh duduk belakang? Ni abang nak masuk aja satu ni. Ni ayah ni nak pesan berdasarkan kepada pengalaman. Untuk abang berjaya dalam pelajaran ni, abang dapat ilmu yang bermanfaat, nak mudah faham apa cikgu ajak, abang nanti bila masuk kelas, pastikan abang duduk meja paling belakang sekali. Anak dia guru kepala betul apa aku ni. Kita suruh anak kita nak mengaji pergi duduk depan-depan sekali, kita pula bila mengaji duduk belakang sekali. Faham tak faham? Apa manfaat dia duduk kat depan ni? Tuan-tuan, bila kita duduk depan, nombor satu, kita fokus. Kita kena tengok guru kita, Salih Azim Muhammad. Cara dia lenggok, dia bercakap, dia tangan, dia angkat, semua ni ada dia punya apa mesej yang dia nak sampai tu. Maka orang yang duduk paling depan, dia paling dapat banyak mendapat manfaat. Ni tuan-tuan duduk belakang, bukan dekat belakang, duduk belakang pintu pula. Ni muslimat ni tutup rapat ni belakang tu sembang keripap lah. Pada petang ni masak apa? Masak keripap. Keripap hang tu ada inti ke angin ke oksigen? Aku tak puas hati aku beli kat bawah tu. Dia cerita keripap, cerita masak kuih tiaw, cerita apa tu. Tapi duduk depan tu dah silanya ni manfaat. Maka bila ada majlis ilmu, saya selalu cadang muslimat buka lah, tak apa, bagi dia tengok guru dia nak mengaji, dia dapat faham elok sikit. Ni baguslah macam ni. Nah ni buka biar bagi depa nampak, bukan selalu duduk main mengaji, duduk kat depan biar nampak wajah guru supaya dia mudah faham. Salih Azim Muhammad. Yang tuan-tuan pun bila ada ustaz mai, tuan-tuan mai duduk depan-depan, duduk dekat-dekat, tambah-tambah ustaz-ustaz yang mai jauh pada Kedah contoh. Ni sakit pinggang-pinggang, tuan-tuan nak mai kat tuan-tuan, bila mai duduk, tuan-tuan duduk jauh-jauh, rasa kecil hati kawan tu, rasa macam nak sadaqallahul azim aja. Tu faham. Jadi subhanallah tuan-tuan, Salih Azim Muhammad, macam tuan-tuan panggil orang mai rumah lah, mainlah rumah saya lah. Okey. Main rumah dia tuan-tuan, dia suruh duduk kat sini, dia pergi duduk dapur dengan isteri dia. Tuan duduk seorang-seorang kat depan, dia rasa apa? Dia rasa macam nak balik tuan-tuan. Macam itulah saya rasa. Bukan. Macam itulah ustaz-ustaz duk rasa bila tuan-tuan duduk jauh-jauh lagu ni. Tu pun tak faham-faham lagi. Baik, itulah Ustaz Muhammad. Jadi subhanallah Muhammad tadi, yang berikutnya tuan-tuan sekalian, cara kita duduk. Bila malaikat Jibril alaihi salam duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk macam mana? Dia duduk lutut, bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam keadaan sangat sopan. Maka bila kita duduk dalam ilmu macam itulah keadaan. Jangan lunjuk kaki dekat depan guru.
Nah ni, jaga adab kita, jangan duk bersembang kiri kanan. Mana Said Muhammad? Tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala nak dapat berkat ilmu dia, dia sendiri waktu bukan dalam majlis ilmu. Waktu dia tidur di rumah dia pun kaki dia tak hala ke rumah guru dia. Sampai ke tahap macam tu. Bukan cerita dalam ilmu ni. Kaki dia pun tak hala pergi rumah guru dia waktu dia duduk di rumah dia. Sebab takut hilang berkat pada ilmu. Kita lenguh-lenguh lah tuan-tuan. Macam mana tak kaki bam macam tu. Ni sambil picit betih. Oh, tok guru saya siapa buat macam tu, dia nampak kat belakang buat itu, dia kata saya minta maaf, saya nak berhenti kuliah. Pasal saya tengok dah ada hilang adab dalam majlis ni, maka hilang berkat. Buat apa nak mengajar bila tak ada berkat? Saya minta izin, saya berhenti dulu kuliah. Dia tutup kuliah. Buat apa? Tuan-tuan, tapi saya taklah memang macam tu. Dulu saya ingat saya pernah buka pengajian dekat rumah saya. Baca kitab Fathul Qaribul Mujib. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ada seorang dia mai tiap-tiap kali mai dia suka duduk depan sekali, tapi satu je perangai dia duduk je depan, kaki dia mesti letak kat depan saya. Dia buat tak heran, dia duduk tak. Saya pun nak kata apa, kawan kaki palsu. Kaki palsu tak apa, tak ada masalah apa. Tuan-tuan buat perangai macam tu memang cari pasal. Jadi subhanallah, yang pertamanya tuan-tuan, nak dapat manfaat daripada ilmu, tuan-tuan kena jaga adab. Selain daripada tu, cara untuk kita dapat manfaat daripada ilmu ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, yang berikutnya ialah tuan-tuan kena tulis. Dia kata hari ni Ustaz Mai duk mengata kat kami ialah daripada awal tak berhenti-berhenti, tulis tuan-tuan. Kata Syekh kami, tuan-tuan dalam hidup tuan-tuan biar ada 1000 guru, walaupun tuan-tuan bukan orang mengajar. Ni semua ni. Tuan-tuan duk mentari rekod ni, saya duk tengok kat depan tu semua tu guru mengajar. Faham ni? Ada 10 guru yang mengajar tu 10 guru tuan-tuan. Lah ni tahun 2023. Mai tahun 2043 nanti, 20 tahun akan datang ni, macam mana tuan-tuan nak ingat depa-depa tu guru tuan-tuan? Saya ni mai tuan-tuan 8 tahun sekali sini ni. 8 tahun sekali. Kalau tuan-tuan jumpa saya sekali, jumpa ada ustaz mana yang mai ceramah sekali kat tempat ni, macam mana tuan-tuan nak ingat dia tu tuan-tuan pernah duduk mengaji dengan dia? Cara dia tulis. Daripada buku yang kita tulis, catatan kita ni, kita simpan. Lepas 20 tahun, 30 tahun akan datang, tuan-tuan buka balik simpan tu, tuan-tuan jumpa itu Ustaz Nazri contoh. Ustaz Nazri bin Ibrahim, saya tak tahu lah, saya teka-teka lah. Ustaz Nazri bin Ibrahim. Tulis catat hadis, dia ajak cerita tentang niat apa semua. Kita catat sikit. Maksud dia kita pernah mengaji dengan tok guru tu, dan kita ingat kita pernah mengaji dengan dia 20 tahun 30 tahun yang lepas. Kalau tuan-tuan tak catat, macam mana tuan-tuan nak ingat? Biar kita ada 1000 guru, setiap yang kita jumpa dia, tulis catat. Jumpa catat sikit, jumpa catat sikit. Ni guru aku pernah ngaji, ni orang aku pernah ngaji, walaupun satu perkataan. Faham tak faham tu? Yang rajin menulis ni geng tu, semua buat buku kertas mau catat ramai. Bukan baca pun, tak baca. Mana ada balik baca balik, telaah balik apa ustaz cerita, tak ada, tak baca. Baca apa dia tulis pun dia tak faham dia tulis apa. Cacing kerawit pun ada, macam tulis Bangladesh pun tak. Dia tahu dia tunjuk kat suami dia hang tulis apa ni tak faham. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dia tak baca pun, tetapi tulisan itu sallallahu alaihi Muhammad akan pertamanya bantu untuk dia ingat. Tuan-tuan buka balik benda kita catat lepas 10 tahun, tuan-tuan boleh ingat balik tu apa yang ustaz tu sebut dulu 10 tahun ke lepas. Kalau langsung tak tulis, tuan-tuan boleh ingatlah satgi, lepas satgi tu lupa dah. Esok tak ingat dah.
Betul tak tuan ni? Betul tak muslimat? Tulislah, tulis. Belajar tulis. Tulis lah. Jumpa tok guru mai, ustaz mana pun mai, ustaz apa. Tuan-tuan mai saja, tuan-tuan mai. Tahu ada ustaz mai. Tulis je, tulis. Dia tulis. Ilmu tu akan jadi ilmu manfaat. Saya ingat kalau tuan-tuan menulis ni tuan-tuan, tuan-tuan catat berapa orang ustaz, saya ingat dah lebih 100 daripada ustaz yang tuan-tuan mengaji. Tapi cuba tuan-tuan sebut nama tuan-tuan, tak ingat. Ustaz siapa pernah mai ceramah sini? Ada kita ingat, banyak kita tak ingat. Bahasa jenis mai sekali-sekali mana nak ingat. Tapi sayangnya dia tu guru kita yang kita tak ingat kata kita mengaji dengan dia. Dialah. Tulis. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, bila kita mengaji ni, sallallahu alaihi Muhammad, satu-satu benda tuan-tuan kena segera beramal. Azan. Okey, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a walah. Tamanya tuan-tuan, salih somat sebut apa? Tulis. Yang kedua, nak jadi manfaat segera dengan ilmu ni tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, iaitulah bersegera beramal. Tuan-tuan dapat saja satu ilmu, tuan-tuan kena cepat-cepat beramal. Salih alaihi Muhammad. Anak siapa duk berlari ban? Tangkap pak dia. Yang tangkap budak tu. Budak-budak berlari tu mana? Pak dia yang duk biar lari tu. Jangan melawak tuan-tuan. Yang kedua salih alaihi tuan, cepat-cepat buat amal. Pasal apa cepat buat amal ni? Sebab bila kita cepat, bila kita dapat saja ilmu, kekuatan ataupun semangat untuk kita buat ilmu tu membara bila kita baru dapat ilmu tu. Tapi bila kita tangguh, dia apa jadi? Semangat tu makin hilang, makin reda, dan kita dah hilang semangat untuk kita buat amal tu. Yang keduanya tuan-tuan, pasal kita masih ingat kelebihan amalan tu. Buat amal ni sagi dapat pahala sekian, buat amal ni nanti jauh pada neraka, buat amal ni nanti dapat masuk syurga. Waktu dia baru dengar. Selepas tahun akan datang, orang tanya balik, "Hang ingat tak amal tu dapat apa?" Ya, aku tak ingat. Maka waktu tu dah tak semangat dia, dah tak teringin dah nak buat satu amal, pasal dia dah lupa apa manfaat daripada amalan yang dia dapat tu. Maka sebab tu kena cepat-cepat buat amal. Dapat saja buat amal. Dapat saja buat amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Hanzalah. Hanzalah ni satu hari dia duduk di rumah dia. Dia duduk kata, "Jadi munafik dah aku hari ni, jadi munafik dah aku hari ni." Lalu kata Sayyidina Abu Bakar yang mai ziarah, "Wahai Hanzalah, hang kata apa ni?" Dia kata, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, saya ni bila saya duduk depan Nabi ni, saya jadi nampak macam syurga neraka ni duduk depan saya. Tapi bila saya balik ke rumah saya lupa dah. Terlupa dah tu cerita syurga neraka, macam takut sangat, macam ngeri sangat neraka tu. Bila balik rumah dah lupa. Saya ni dah jadi munafik agaknya, wahai Abu Bakar." Sayyidina Abu Bakar kata, "Jom kita pergi jumpa Nabi. Sebab aku rasa aku pun macam tu juga." Dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Wahai Rasulullah, Hanzalah dah jadi munafik. Pasal apa kamu kata macam tu?" Dia kata, "Wahai Rasulullah, bila saya duduk depan Rasulullah, saya rasa macam syurga neraka depan saya. Tapi bila saya balik ke rumah saya lupa semua tu." Kata Nabi SAW, "Wahai Hanzalah, kalau setiap masa pada setiap keadaan kamu rasa macam kamu duduk depan saya, maka para malaikat akan mai shake hand dengan kamu, salam dengan kamu waktu kamu berdiri, waktu kamu duduk, waktu kamu baring. Tapi Hanzalah, sa'ah." Kata Nabi SAW, nak gambarkan dekat kita ni akan rasa dekat dengan Allah ni bila kita duduk dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Kita duduk dengan Nabi, para sahabat duduk dengan Nabi ni, iman dia kemuncak. Pasal apa? Nabi duduk depan dia. Macam kita duduk dalam majlis ilmu ni, dengar ni orang duduk cerita pasal ilmu ni, duduk rasa macam nak semayang duha waktu ni. Ustaz, tunggu Ustaz, saya nak mayang duha waktu ni Ustaz, 4 rakaat. Tunggulah duha esok lah. Tak semangat ni Ustaz nak buat waktu ni juga. Pasal apa? Tengah semangat.
Tapi balik sekali ni, lupalah duha ke mana, apa ke mana, tak ada apa. Beradak ni malam masak saat ni, lapar ni buat nasi goreng saat, isteri dia masak nasi goreng, botlok mata ke atas, duha ke mana, tahajud ke mana, qiyam mulai ke mana, apa ke mana, lupa habis dah. Tuan-tuan, Salih Muhammad, maksudnya kita akan sentiasa terkesan dengan surrounding. Waktu iman kita dia akan naik bila kita duduk waktu-waktu tertentu. Yang pertamanya waktu duduk dengan alim ulama macam para sahabat duduk dengan Nabi SAW. Yang keduanya waktu kita duduk dalam majlis ilmu, iman kita akan naik. Yang ketiganya waktu kita duduk dengan kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik untuk peringat kita, iman kita naik. Waktu kita duduk jauh, duduk depan TV, tengok cerita Korea. Mak ni, Salih Muhammad, apa duk tengok cerita One Piece? Itu tu memang tak ada lah. Imam tengah duk merangkak tu junam. Ha ni, macam duk tengok nampak. Tuan-tuan, waktu kita duk jauh, waktu kita ni, buat kita jatuh. Maka tuan-tuan, waktu dapat semangat daripada majlis ilmu tu, jangan tangguh dah. Boleh proceed. Cerita tahajud, esok bangkit tahajud dah. Cerita pasal doa tadi, esok tak mau tangguh dah, esok mau doa terus dah. Faham tak ni? Jangan bertangguh untuk buat amal. Yang ketiga tuan-tuan, istiqamah. Walaupun sikit. Istiqamah untuk buat amal walaupun sikit. Macam mana cara nak istiqamah? Malung hari tu kita bulan Ramadan, sehari 1 juzuk baca. Sehari 1 juzuk baca Quran. Lah ni dapat 1 juzuk lagi tak? Dah, memang tak baca. Memang tak baca 1 juzuk. Bukan 1 juzuk, muka surat pun tak baca. Mana pi semua tu? Maksudnya tuan-tuan, dalam 30 hari kita duk buat tu, ada time yang kita start tinggal. Kita start tinggal. Kita tinggal. Akhirnya tinggal terus. Faham tak ni? Kita duk biasa tahajud. Nampak macam istiqamah dah. Tapi lah ni tak buat dah. Pasal paling tak buat? Maksudnya ada time waktu kita duk istiqamah buat tu, kita ada hari yang kita tertinggal. Dan kita biar dia terlepas macam tu je. Bila terlepas tu, akhirnya kita terlepas terus. Habis macam mana nak bagi yang tertinggal itu kita kembali istiqamah? Cara dia qada. Qada apa Ustaz? Qada amalan sunat. Amalan sunat boleh qada? Boleh. Macam mana? Kalau tuan-tuan duk biasa setiap hari baca 1 juzuk, baca 1 muka surat Quran, hari ni terlepas baca, esok baca 2 muka surat, qada balik yang sehari terlepas. Faham tak ni? Kalau duk biasa tahajud, Nabi buat qada tahajud dia 11 siang. Kata Sayyidina Aisyah, lepas subuh, antara subuh dengan zuhur, tu waktu duha tu, Nabi qada sembahyang tahajud dia yang Nabi terlepas pada sebelah malam. Faham tuan-tuan? Tapi syarat kepada qada ni, dia mulazamah. Amalan tu dia lazim buat lah. Ini sampai tiap-tiap hari qada tahajud. Mau tiap-tiap hari waktu duha aja mayang apa ni? Mayang tahajud. Esok mayang tahajud lagi. Mayang tahajud waktu duha, qada aja. Jadi hari yang terlepas. Faham tuan-tuan? Tu dia panggil cara untuk kita jadikan ilmu itu dia jadi manfaat. Baru satu, ada 2 lagi. Pukul 8.40 dah. Nampak raya berhenti pukul 12 sungguh nampak raya. Tak boleh lah tuan-tuan, saya pukul 9 lebih saya berhenti dah. Nak tala balik Kedah pula. Berapa jam pula lagi ni. Dengan jam sudah lah. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Baru ni duduk kat traffic light, ada program dekat TV Al-Hijrah live. Baru ni berapa 2 hari lepas, pukul 9 kita kelang kabut nak pergi shooting, tapi live dekat TV ni berhenti kat traffic light. Dua tak gergum kawan langgar belakang. Ada saya cari pasal duduk langgar belakang orang. Aduh, subhanallah Sayyidina Muhammad tu ujian kami duduk atas jalan je tiap hari. Doalah bagi selamat sampai lagi ke Kedah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, doa yang kita kena panjatkan pada Allah, Allahumma salli ala Muhammad, iaitulah nama dia Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, rezeki yang baik. Rezeki Nabi kata apa? Allahumma salli, Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'a wa rizqan tayyibah. Rezeki yang baik. Pasal apa tak cakap halal dah? Orang Islam tak payah duk bincang halal haram lagi dah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Allah sebut, wahai manusia, makanlah daripada apa yang ada di muka bumi ini halal lagi baik. Allah perintah untuk cari yang halal, cari yang baik. Allah kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi bila mai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, Allah tak sebut lagi halal. Allah suruh cari yang tayyib, yang baik. Pasal apa tak sebut halal dah? Pasal orang Islam tak payah duk bincang dah halal haram. Orang Islam mesti cari yang halal dah. Cuma nak pergi further lagi satu, bukan takat halal, cari yang baik. Faham tuan-tuan? Allah sebut, Nabi SAW sebut, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah itu baik dan Allah tak terima melainkan yang baik-baik saja. Nabi SAW sebut dalam hadis, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asyubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami. Nabi kata, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, namun ada di antara keduanya yang nama dia syubhah, yang ramai orang tak tahu tentang dia. Siapa ambil yang syubhah itu, nescaya kalau siapa yang bertakwa, jaga daripada yang syubhah itu, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan diri dia. Siapa yang ambil yang syubhah itu, berkemungkinan dia jatuh dalam yang haram. Di hujung hadis tu Nabi kata apa? Fa inna fi kulli jasadin mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Sungguhnya dalam tubuh manusia ini ada seketul daging. Kalau elok daging ni maka elok seluruh tubuhnya. Kalau buruk daging ni maka buruk seluruh tubuhnya. Itu adalah hati. Awal Nabi cerita halal haram syubhah, di hujung Allah cerita hati. Pasal apa? Pasal apa yang masuk dalam tubuh kita akan sama ada memperelokkan atau merosakkan hati kita. Faham? Jagalah tuan-tuan. Tiap hari ada aja pendapatan kita yang masuk. Ada aja yang kita dapat. Tapi macam mana nak pastikan yang kita dapat ni halal, bukan takat halal, bersih, baik, tayyib. Makan bukan takat yang halal, makan yang tayyib, yang baik. Lah ni pantang viral ya tuan-tuan. Nasi lemak akak pun hampa pi. Tahu akak? Nasi lemak akak tu babi, beratok punya panjang, kakak pakai tudung, kita duk cari akak mana? Rupanya ya Allah, hampa ni lalu makan semua. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan tak pergi belah Penang lagi, Cendoi, sempoi mah. Tudung beratok punya panjang, subhanallah. Kawan yang je Cendoi tu tuan pakai, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Sampai tak jaga langsung, apa nak masuk dalam mulut kita ni, dalam hati, dalam perut kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cari yang tayyib. Ni dua kedai, salli ala sayyidina Muhammad. Satu kedai pakai tudung elok. Bukan kedai tu pakai tudung, tuan mega tu. Kawan mega tu pakai tudung elok, pakai jubah elok. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni sambil duk masak-masak tu selawat ke bismillah ke apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi dua-dua pun jual goreng pisang cheese.
Yang ni goreng pisang, cheese dia tak apa sedap sangat lah, keras sikit, cheese pun tak apa nak meleleh sangat, tapi dia pakai tudung elok semua. Yang seorang lagi tuan-tuan, rambut dia macam mana nak abang tak, macam bulu jagung, rambut kembar tu macam tukar limah pun ada, pakai baju kelawak. Apa ni? Pakai baju kelawak. Pasal apa pakai lagu tu? Kat aircon, dia kata aircon. Kat ni angin masuk ke ni, keluar ke ni. Dia pun jual aircon. Tapi nasi dia punya sedap lah. Goreng pisang dengan cheese meleleh-leleh apa semua. Yang ni tak apa sedap tapi solehah nampak. Yang ni sedap tapi aurat tak tutup. Yang mana satu pilihan hati tuan-tuan? Pak ikhlas jawab. Pak ikhlas jawab kan? Kat maklum? Mestilah yang sedap Ustaz. Tuan-tuan, orang beriman dia cari yang barakah. Dia berkat. Satu baca bismillah, satu tak baca bismillah. Yang mana berkat? Baca bismillah lah berkat. Sallallahu alaihi wasallam. Masa batu masak untuk suami, masak untuk anak. Masak. Kalau boleh tak soal, kurang-kurang lah makan kat luar tu. Masak kat rumah, masak. Masak baca bismillah. Masak dengan ayak tangan dia. Saya ingat waktu saya kecil-kecil, kita tak makan kat luar, balik sekolah mesti makan di rumah. Jarang sangatlah dalam seminggu tu nak makan sekali. Tak oh. Saya ingat ada satu kedai yang ayah suka beli, almarhum ayah saya, yang saya suka makan ialah mi kuah. Ada satu tempat tu. Itu aja. Itu pun ayah tak pernah duduk kat kedai tu, melainkan dalam seminggu sekali dia akan beli macam tu lebih kurang bila kita teringin nak makan. Saja-saja nak duduk kedai makan, tak. Makanan yang kita makan pada setiap hari, apa yang mak kita masak. Sampai ke tahap kalau tanyalah masakan apa paling sedap dalam dunia, kita kata masakan mak kita. Lah ni tanya anak kita, masakan apa paling sedap dalam dunia? Dia keluar semua Aulio Spargator Apatopotos. Ni. Minuman apa paling sedap? Dia buat keluar semua senarai entah apa-apa yang kita pun tak faham tentang apa. Pasal apa? Pasal tak ada. Dia tak pernah. Mak kerja balik lagi singgah beli makan apa bagi anak-anak dia makan. Tak ada, hilang barakah. Endapnya tuan-tuan sekalian, bila kita jauh pada mak kita, kita teringat sungguh kat dia. Bila mak ayah, mak kita meninggal, kita angkat tangan doa pasal hati kita tak pernah putus dengan dia. Pasal apa? Satu je, barakah pada makanan yang kita makan mengalir daripada tangan mak kita. Faham tak ni tuan? Suami pun sama. Orang tua-tua kata, nak ikat suami, ikat perut dia. Betul tak orang tua-tua kata? Nak ikat suami, ikat perut dia. Ikat perut dia bukan ikat aku tu. Ikat perut dengan masakan kita kat dia. Maka dia akan ikat dengan dia, akan melekat dengan kita. Cara dia. Pasal apa tuan-tuan? Kita tak faham bila orang tua-tua sebut lagu tu. Rupa-rupanya di sana ada satu tali nama berkat. Bukan. Kita pergi makan kat kedai entah apa-apa ada pebuh kita pun tak tahu kan. Tak semayang kita pun tak tahu. Kalau bab bismillah dengan tak bismillah pun ada berkat pada makanan. Nabi kata apa? Perbuatan yang harus pada syarak yang tidak dibacakan bismillah padanya maka dia terputus. Maksud hilang berkat. Baca bismillah je. Baca bismillah, benda tu yang dia akan jadi berkat. Isteri kita masak bismillahirrahmanirrahim masak. Selawat pula ke atas, lagi berkat sambil duk selambai baca, sambil duk masak, sambil duk selawat, sambil duk masak, sambil duk baca surah Waqiah, sambil duk masak, sambil baca, sambil duk selawat, sambil duk qasidah. Rindunya daku kepada bumi Madinah sambil masak. Kita duduk kat depan TV sambil duduk tengok One Piece.
Duduk belayar, isteri kita duduk selawat sambil masak. Oh, syok kan. Berkatlah. Ini sambil duduk masak, tumpasu air, yum muskudai, yum tumare rojani pyar. Ni. Mau tak laki dia pergi tengok nu tengok kawan nu nampak macam Asyawara Rai, tengok kawan ni nampak macam kojol. Bagi berkat. Berkat tu ada dalam rumah. Tuan-tuan, salih alaihi Muhammad. Tapi nak dapat thayyib bukan semata pada zat. Nak dapat thayyib bukan sekadar daripada bahan yang kita masak. Pastikan daging lembu tu disembelih, pastikan ayam tu ayam yang bersih, pastikan sayur-sayur tu yang tak ada kaitan dengan kotoran najis semua. Bukan takat tu. Tapi nak kena tengok juga sumber. Sumber macam mana? Dia dapat duit daripada mana, cik? Tipu orang ke? Ambil rasuah ke? Curi duit orang ke? Memanglah beras tu pergi beli beras sungguh-sungguh kat kedai. Saya bayar pakai duit saya, tapi duit tu dapat duit curi pada duit orang. Faham tak faham tak? Salih ala Sayyidina Muhammad. Ini baru saya perasan saya duduk terkurung dalam ni. Kata pasal apa? Sempit tau rupanya dinding. Tuan-tuan salih ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang benda-benda kita tak perasan pun. Contohlah, hari tu tuan-tuan ada kenduri. Contoh, tengok kat Salih alaihi Muhammad, tu tengok kat Walimatul Urus, tarikh 12 hari bulan September, contohlah. Hari ni 9. Bukan 10 September. Hari ni 9 hari bulan. Ui, esok kenduri ni. Tapi esok kerja. Esok kerja. Macam mana nak buat ni? Tapi esok kenduri ni. Nak kena pergi Kuala Kangsar tu. Macam nak pergi kerja? Nak pergi kenduri, macam nak buat ni? Pagi-pagi esok telefon pejabat. Siapa ni? Ni dia ni. Batuk pula. Ni saya MC ni. Kata ni, MC kan ni? Saya MC tak boleh, sakit tak sihat. Tak apalah MC, tak apalah, esok nanti hantar surat MC. Okeylah. Okey. Okey, dapat dah. Kata kat bini dah. Okey, siap. Start kereta pun pergi makan kenduri. Dia buat apa tuan-tuan? Dia buat apa tu? Tipu. Tipu apa? Tipu MC. Hari tu dia tipu MC, dia dapat gaji tak hari tu? Dapat. Kalau dia betul sakit, dia dapat cuti tak? Cuti. Tapi dia sakit tak? Tak. Maksudnya hari tu, kalaulah hari tu pendapatan dia, jumlah dia RM80 atau RM100, dia telah ambil duit tu secara haram. 100 itu pergi beli beras, 100 itu pergi beli sayur, 100 itu pergi beli bawang. Memang zat makanan tu memang bersih sungguh, tapi sumbernya haram. Kita buat selalu. Dia ni tak mengaku, tak apalah. Tu tak kira masuk lambat. Janji pukul 8 masuk pukul 9. Pukul 8 sejam tu ambil gaji juga. Tu tak kira sekali tuan-tuan sekalian masuk kerja betul dah pukul 8, pukul 10 sekali ngopi pula. Teh tarik roti canai, roti jala. Sejam pula duduk kat luar tu. Lepas tu sekali masuk kerja Salih Muhammad. Lepas tu pula sekali keluar pukul 12, pukul 1 keluar, pukul 3 baru masuk. Padahal pukul 2 kena masuk. Pi tukar sport rim. Pi basuh kereta. Pi shopping kompleks. Buat apa sejam 2 jam? Sehari 8 jam kerja, dia hanya kerja 5 jam saja. Lagi 3 jam dia buat urusan dia sendiri. 3 jam tu duit tu nak kira lagu mana?
macam duk muhasabah nampak kaya tu. Sungguh tuan-tuan, benda ustaz, bukan saya seorang, bos saya pun buat. Nampak tu. Tu yang duk tangkap tangan kami tepuk meja tu bos saya tu. Dia lagi dahsyat ustaz, saya keluar kata sejam ya, dia 2 jam kalau. Walau semua orang buat, kalau benda tu tak patut buat, dia tetap tak patut buat. Dia ni, semua orang buat melakukan perkara itu tidaklah menjadi dalil keharusan atas buat benda yang haram. Betul tak ni? Tu yang sejam 2 jam sepanjang kita kerja 20 tahun tu banyak mana dah sumber duit yang kita duk ambil, yang kita duk makan, yang anak-anak isteri kita makan, yang nak kira lagu mana tu. Tu macam mana nak bagi balik tu bukan hak kita tu. Betul kalau tuan-tuan kerja 7 jam tu yang dijanji kita kerja sungguh 7 jam tu kita ambil, tu hak kita. Tapi yang sejam tu bukan hak kita, tak layak pun kita ambil dan kita ambil. Macam mana nak pulang balik tu? Tapi kan Allah, dia dah jadi apa? Dia imun dah. Kita sudah menormalisasi dalam hidup kita. Barang pejabat, barang kita. Syarikat beli pen 1 kotak, biasa kita tengok dekat stationery yang tempat tu, kotak tu kan, pen jenis apa? Pen apa? Lupa pula, tak ingat nama dia. Apa dia? Mopico. Itu ubat ni, ubat nyamuk. Itulah. Dia beli sekotak tak itu. Dia beli sekotak tu tujuannya untuk apa? Untuk kita buat kerja kat pejabat. Anak kita balik sekolah, dia kata ayah minta ayah pen tak ada kan, habis pen. Lepas tu ambil mana? Tu ambil pen kawan tu. Mana boleh duk ambil pen kawan ni, curi minta dah ni. Tak minta ayah. Mana boleh duk ambil, macam mana anak mengaji berkat duk curi barang orang. Marah kat mana tu. Budak pun tunduk, esok saya bagi balik. Pasal apa? Pen tak cukup. Tak cukup ayah. Tak apa, esok ayah pergi kat pejabat. Berkotak-kotak pen kat pejabat anak bawa batang. Pasal apa kita boleh ambil? Pasal kita rasa benda tu normal. Padahal itu bukan hak kita. Memang bukan hak kita. Bos kita tak kata pun tu setiap pen yang ada kat pejabat tu bawa balik seorang satu, aku tak tutup. Tak ada, dia tak kata tu. Pasal kita tahu dia beli tu untuk kita buat kerja kat pejabat. Bagi kita ambil ya. Ini saya nak bagi contoh-contoh benda-benda yang benda common dalam hidup kita yang kita duk buat, yang kita rasa tak rasa apa, tapi dia ada kisah. Sahabat kata apa? Dia kata Rasulullah, bila hak orang dia tetap hak orang walaupun sekecil-kecil benda. Rasulullah kata, sahabat kata Rasulullah, kayu sugi lah, kayu sugi ni kalau tuan-tuan pergi dekat Mekah Madinah, dia duk jual kat depan-depan tu, dia potong-potong sikat tu 2 rial, 10 rial pun ada, yang mahal sikit 10 rial, yang murah sikit 2 rial aja. Dalam tu adalah berapa 10 batang. Kalau 10 batang kat dalam tu, satu seikat tu 2 rial, sebatang tu baru 20 sen. Apa nilai sangat 20 sen kita bagi ke orang macam tu ya. Betul tak ni? Sallallahu Muhammad. Tuan-tuan. Tapi zaman Nabi SAW bukan jual macam tu. Mereka tanam pokok-pokok tu di tepi-tepi rumah mereka. So nak pergi gosok gigi, pergi patahkan, ambil lah buat beruh gigi. Bukan ada nilai apa pun, pergi patah. Nabi kata hatta kayu sugi. Bila hak orang tetap hak orang, Allah akan tuntut. Dia akan tuntut di akhirat. Banyak benda tuan-tuan, masalah kita ni. Sebab tu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dia sebut dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, kita bila kita buat masuk benda yang haram dan syubhah dalam rumah tangga kita ni, nombor 1 dia tuan-tuan, hilang berkat. Benda dalam rumah kita ni dia hilang berkat. Tu hilang berkat macam mana? Dia main lepas satu lepas satu, dia macam tak habis-habis. Dia benda banyak rasa sikit, rasa tak pernah cukup. Pasal apa lah tak pernah cukup lah, berkat dicabut. Yang kedua tuan-tuan boleh rasa sendiri. Apa dia? Kita hilang keinginan untuk buat ibadat. Kita dah tak ada passion, kita dah tak rasa seronok nak buat ibadat. Orang cerita baca Quran ke, orang cerita qiyamul lail ke, kita dengar macam nak pi, tapi kita tak teringin. Kita duduk posisi memaksa aja. Orang ni semua sedap, lazat dah. Syoknya ni ada tadarus Quran. Ya, dia teringin nak pi, tapi dia tak ada keinginan, dia, lazat dia tak ada. Pasal apa? Pasal makan sumber haram. Nombor 3nya, kalau dia dapat buat pun, kata Syekh Abdul Qadir, dia tak rasa lazat dia. Dia tak rasa lazat pada ibadat dia.
Mayang tak syok, baca Quran tak sedap, zikir tak lazat. Mayang Allah cerita dalam Quran, mayang ni macam mana? Mayang nak cepat. Mayang ni nak habis cepat. Kita lah tuan-tuan, kan orang lain lah. Cerita tu cerita kita. Betul lah. Yang keempat tuan-tuan sekalian, kata Syekh Abdul Qadir, amalan dia tidak diterima. Buat amalan macam mana? Dengan benda haram ni Allah tak terima amal. Itu kita risau. Yang keenam, salih Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Doanya tidak dimakbulkan. Saya selalu duk sebut, orang bila orang susah untuk berlaku amanah dalam urusan kerja dia, bila melibatkan dia bekerja dengan orang, pergi kerja sendiri. Saya tak boleh, saya tak tahu, saya tak boleh, saya macam mana pun saya akan ni juga. Pergi kerja sendiri, buat kerja sendiri. Bila buat kerja sendiri, hang buat kerja lebih, hang dapat. Hang malas, hang tinggal, hang tak ada kerja, tak dapat. Dia tak ada ruang sangat untuk dia. Faham tak ni? Tapi bila dia terikat dengan janji dengan orang, dia ada kontrak masuk kerja pukul 8 sampai pukul 5, ganji berapa, apa nak overtime lah, claim lagu-lagu mana. Tapi kalau dia tinggal minta izin lah. Tuan rasa tuan sanggup tak pergi jumpa bos saya ni, selama saya duduk kerja ni saya tak tahu lah batang peng saya ambil, saya tak tahu lah. Bos saya duduk kerja boleh. Sampai ke tahap tuan tahu tak? Kita punya assumption kita tak menjadikan dia halal. Contoh, saya masuk lambat Ustaz, saya mau masuk lambat, saya susah nak masuk awal, saya masuk lambat, tapi Ustaz saya ganti dengan saya balik lambat, saya masuk pukul 9, padahal saya masuk pukul 8, sejam tu Ustaz, pukul 5 saya balik pukul 6. Memang persetujuan dengan bos macam tu ke? Tak Ustaz, saya ganti sendiri macam tu. Tak, dia bukan bermaksud tertunai tanggungjawab. Sebab kita janji pukul 8 sampai pukul 5, tu janji kita. Hang masuk pukul 9 sampai pukul 6, janji yang pukul 6 dengan awal tu bukan janji dengan majikan hang. Unless majikan dia kata apa? Betul, boleh masuk. Kalau siapa masuk sejam lambat, saya tambah sejam. Ada perjanjian tu? Okey, itu dia panggil ada mutual understanding. Tapi selagi tak ada mutual understanding tu, assumption dia tak terpakai. Saya rasa boleh kot Ustaz, saya boleh. Tak, sebab janji dia macam ni. Faham tak faham tu? Banyak orang duk pegang aku tu. Kalau Ustaz saya tambah sendiri, dah minta izin pada bos tak? Tak, boleh jadi pukul 8 tu dia perlukan kamu. Ni. Bayangkan semua orang buat lagu tu. Endaknya pukul 8 pagi siapa pun tak ada di office. Habis ni orang nak main buat kerja macam mana? Ni orang nak berusaha macam mana? Pasal semua duk menganggap tak apa masuk lambat sekali boleh balik lewat. Faham tak faham tu? Macam marah yang nampak ni. Jagalah tuan-tuan, buat macam mana? Kita jaga, kita duk, kita mana orang ni duit nak buat harta. Last kali kata Syekh Abdul Qadir Mandili, yang lebih menakutkan ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, al-lahmu nabatun, daging yang tumbuh daripada yang haram ni apa? Fannaru aula bih, api neraka paling layak untuk dia. Yang ni yang paling takut sekali. Kita makan jadi darah daging kan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu satu hari balik rumah dia. Dia balik rumah, dia tengok kat depan rumah dia ada satu bekas ada susu. Benda duduk dalam rumah dia, benda dia lah. Kat orang lain punya barang duduk dalam rumah, dia punya barang. Dia pun bismillahirrahmanirrahim, dia minum susu tu. Lepas dia minum, pembantu dia main. Dia kata, wahai Sayyidina Abu Bakar, selalu kamu tanya makanan ni siapa punya, sumber mana, selalu hari ni kamu tak tanya. Dia kata dahaga minum je lah. Dah halang kamu tanya ni susu siapa? Tu susu saya wahai Sayyidina Abu Bakar. Tak apalah, pembantu rumah dia. Dapat pada mana? Dulu saya ni jahiliah, dulu waktu zaman saya jahiliah ni, saya ni tukang telek. Saya tukang telek, buat tuk nujum. Cuma ada seorang itu, dia waktu dia nujum dengan saya tu,
Saya dah bagi dah apa semua. Tapi ni cerita dulu-dulu lah. Cuma dia terhutang dengan saya yang hujung tu, dia tak bayar lagi. Semalam terjumpa, dia bagi kat saya ni. Ini yang dulu punya, ingat ada hutang. Dah lupa dah nak ambil dah. Bayaran dia nak ambil susu segelas ni, kira kotim lah, settle lah. Tu yang saya nak bakal minum tu yang tu bayaran yang hujung saya punya dulu-dulu lah. Dia anggap tak ada apa lah benda tu. Bagi saya nak bakar, dia tak ada isu apa pun. Bukan ada halal haram pada dia pun. Tapi apa dia buat? Dia ambil ayak, dia minum, dia tekan perut dia, korek bagi keluar balik. Pasal apa? Pasal dia kata apa? Aku tak mau ada setitik pun, sedikit pun daripada daging aku yang tumbuh daripada sumber yang tak jelas. Tak mau. Habis macam tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Ada seorang ulama, Al-Juhani, kalau tak salah saya. Dia ni sangat alim, sangat alim. Bahkan dalam majlis-majlis dia mampu untuk merungkaikan segala persoalan-persoalan yang ditanyakan dengan sangat jelas dan sangat tepat. Sangat alim. Sehinggalah satu hari bila dia jawab satu soalan, dia tergagap-gagap. Anak murid dia heran, tak pernah tuan guru jadi macam ni, terlupa. Pasal apa? Habis-habis tuan-tuan sekalian, dia pun berjumpa dengan tuan guru. Dia kata, wahai Syekh, tak pernah jadi macam ni, hari ni terlupa sikit. Saya nak cerita sejarah dia kata. Apa sejarah dia? Saya punya ayah seorang yang sangat alim. Dan dia seorang yang sangat menjaga apa yang kami makan. Waktu saya masih baby, mak saya sakit. Datang jiran sebelah rumah, dia tengok mak saya sakit, jiran sebelah rumah tu ambil saya yang masih baby, dia susukan saya sebab mak saya susu dia kering sebab dia sakit. Tiba-tiba ayah saya balik tengok saya disusukan oleh jiran sebelah, dia cepat-cepat ambil saya, dia tunggang kepala ke bawah, kemudian dia korek mulut saya, dia tekan perut saya sampai keluar susu yang daripada jiran sebelah tu. Dia kata, kamu nak bunuh anak kamu ke? Tak, saya tak redha anak saya minum susu daripada sumber yang tak tahu daripada mana. Dan yang tersekat-sekat ini ialah kesan saki baki susu yang saya minum tanpa saya semak, yang saya minum tu waktu saya masih kecil. Dia sebut itu. Tuan-tuan, tu kesan daripada benda yang kita makan. Patutlah kita hafazan tak kuat, patutlah kita tak ingat benda, patutlah kita malas ibadat, patut macam-macam dalam hidup kita ni. Pasal apa? Pasal makan tak jaga. Lagi satu tuan-tuan, doa tak makbul. Nabi kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Fadhakkara ar-rajul yutilu safar asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa qudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu, kata Nabi SAW. Atau kama qala, Nabi cerita tentang seorang lelaki yang jauh perjalanan dia, orang musafir. Orang musafir ni makbul doa. Kemudian bukan takat musafir, kusuk masai rambut dia. Maksudnya sungguh-sungguh dia ni duduk dalam keadaan sangat dhaif, doa, makbul doa. Bukan takat tu, angkat tangan tinggi-tinggi mengadu, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kata Nabi, sedangkan makannya haram, minumnya haram. Ni pakaian yang dibeli daripada sumber yang haram, diisi perutnya dengan benda yang haram, bagaimanakah doanya nak dimustajabkan? Doa tak mustajab. Jagalah tuan-tuan. Jagalah, kalau ada masalah apa-apa duk terambil dengan barang-barang orang, pergi kena pulang balik. Ada apa-apa benda yang berkait dengan harta orang, kena minta halal. Ni Saksi Muhammad. Kerja berpuluh-puluh tahun dulu, macam-macam lah kita ambil. Tuan-tuan, saya tak tahulah, buatlah sesuatu supaya dapat bersihkan balik harta-harta yang kita ambil dulu. Hak orang tetap hak orang, takkan berubah jadi hak kita. Kesian kadang-kadang kat anak isteri kita duduk di rumah masak. Berhentilah kerja, duduk kat rumah lah, masak sendirilah, bagi kita makan ni. Mak sendiri masak, isteri masak sendiri.
Isteri tu pun berhenti kerja lah, nak masak untuk anak suami dia makan. Beli barang, buat balik beras beli daripada sumber haram. Beli apa semua, buat balik sumber haram. Isteri makan, anak-anak makan daripada sumber yang ayah dia buat balik daripada benda yang haram. Tuan-tuan, dia panggil ayah ni ayah yang khianat. Boleh tuan? Tapi mood nampak lain lah ni. Tadi nampak ceria juga orang tadi ni. Dia bertukar mood dah ni. Buat macam mana? Nak buat macam mana? Kita duduk zaman dia. Zaman yang Nabi kata apa? Tak boleh nak terlepas. Walaupun debu-debu riba ni tak lepas. Dia kena juga macam mana pun akan kena dengan kita. Tapi macam mana nak buat? Kena ikhtiar untuk jauh. Dia tempiah kena juga. Debu dia kena juga. Tapi kita ni nak kena ikhtiar supaya kita ni usaha. Nombor 3, amalan yang Allah terima. Tu doa dia. Pertama, ilmu manfaat. Yang kedua, rezeki yang baik-baik. Yang ketiga, amalan kita Allah terima. 2 syarat Allah terima amal. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, amalan itu mesti bertepatan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat ikhlas, kena ada ilmu. Nak dapat amal macam Nabi SAW ajak pun kena ada ilmu. Maka sebab itulah Nabi SAW selalu sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Sebab bila duduk majlis ilmu, dia dapat belajar macam mana nak ikhlas dalam amalan. Tak boleh ada riak, tak boleh ada ujub, tak boleh ada takabur, tak boleh ada sum'ah. Dengan dia mengaji, barulah dia tahu macam mana nak beramal dengan amalan yang betul. Selamanya tak tahu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat, 10 kali. Bila? 10. Waktu maghrib, waktu subuh. Dapat apa ni? Allah bagi 10 pahala kebaikan. Allah angkat 10 dosa kejahatan. Allah angkat 10 darjat. Allah akan jauhkan dia daripada musibah pada hari tersebut. Allah akan jauhkan dia daripada benda yang dia tak ingin pada hari tersebut. Allah akan jauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut. Buat apa kali? 10 kali. Waktu mana? Subuh dengan maghrib. Syarat dia apa ni? Wathanin rijlaih, kaki masih kekal macam tahiyat akhir. Ni berapa ramai tadi yang dah rongkai kaki? Saya tengok, saya tahu lah. Saya nak bangun sembahyang jamak, saya tengok belakang. Tu imam duduk, la ilaha illallah syarikalah lahul mulk. Kawan ni dah bangun, kawan ni dah pusing kaki, kawan ni dah bangun pergi belakang, kawan ni dah sandak kat dinding, kawan ni dah apa macam-macam dah. Relax sat, kaki duduk macam tahan sat sampai habis 10. Tapi tu imam lama sangat lah ustaz, duduk la ilah, subuh duha baru habis ustaz, mana tahan. Berderah dulu seorang-seorang, cepat-cepat. La ilah syarika, seorang-seorang habis 10 dia pun bangun. Lepas 10 nak sandak kat tiang kah, nak sandak kat dinding kah, nak sandak kat batu nisan kubur kah, ikut sukalah. Biar awal tu biar kaki duduk macam tu. 10. Boleh tak ni? Ilmu dapat dah, esok buatlah. Dapat dah, subuh nanti buatlah. Subuh dengan maghrib. Salli ala Sayyidina Muhammad. Idza sallaital maghrib faqultu, salli ala Sayyidina Muhammad, apabila selesai solat maghrib maka bacalah Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Baca Allahumma ajirni 7 kali. Fa innaka in mitta, kalau sungguhnya pada waktu seandainya dia, sallallahu alaihi wasallam, fa inna mit, sungguh dia mati pada hari tersebut sebelum daripada malamnya, maka sebelum daripada subuhnya, maka Allahumma salli Muhammad, Nabi SAW kata apa? Allahumma salli Muhammad, maka dia akan mendapat perlepasan daripada api neraka. Berapa kali? 7 kali. Allahumma ajini minan nar, Allahumma ajini minan nar, Allahumma ajini minan nar. 7 kali. Subuh 7 kali. Baca 7 kali waktu subuh, dia mati sebelah siang tu, Allah tulis perlepasan daripada api neraka, tak masuk neraka. Baca sebelah malam, lepas maghrib,
Mati malam tu, kita ni tak mati siang, mati malam aja. Ada insurance cover. Tak baca, tak ada insurance cover tu. Amal lah. Dapat ilmu, buat amal. Faham tak ni? Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dakhil jannah ila an yamut. Siapa yang baca ayat kursi lepas setiap kali dia sembahyang fardu dia, maka tak ada apa pun yang akan menghalangnya daripada dia masuk syurga melainkan mati. Ayat kursi. Kita kena nak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, tak baca surah, tak baca ayat kursi. Patut baca ayat kursi, lagi utama daripada baca Fatihah. Dia ni tapi tak sempat Ustaz, saya kelang kabut nak pergi kerja. Sambil berjalan pun boleh baca ayat kursi. Sambil duduk atas motor. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu la ilaha illallah syarika lahu mulku, baca 10 kali. Allahumma jin minna. Bangit waktu Allahumma jin minna tu boleh berjalan dah. Allahumma jin minna, Allahumma jin minna, sampai kat depan pintu tu. Lepas tu start motor. Start motor. Brum brum brum. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'udhu sinatun wala nawm. Pergi kerja. Ni. Sambil atas motor. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, boleh aja. Bukan syarat duduk pun, yang syarat duduknya waktu la ilaha illallah tu. Betul tak ni? Kalau reti semua boleh buat. Ada wuduk siap-siap dah dekat rumah, siap. Sampai-sampai kat masjid, sampai-sampai kat sekolah, sampai-sampai kat tempat kerja, duduk kat tempat kerja ni. Dah paskat dah. Salat Muhammad. Kiblat kat sini. Contoh ni. Allahu Akbar, sembahyang duha. Dia ni rukuk, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil duduk, boleh sembahyang duha. Betul tak ni? Assalamualaikum, sila masuk pejabat. Saya tengah sembahyang duha, Ustaz, tunggu Ustaz bos. Tak payah, tak tu pergi jumpa bos dulu. Tu wajib pasal kamu tengah kerja. Main sunat tu sunat, tinggal Ustaz tak apa. Betul tak ni? Tengah duduk sembahyang duha kat rumah muslimat, usolli sunat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Suami dah buat kopi san. Wadduha boleh. Waktu ni lah nak panggil pun tak tahu aku sedang menghadap Tuhan yang Maha Esa ni. Tuhan yang Maha Agung ni, hang tu siapa? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka. Berhentilah semayang, pergi bancuh kopi kat kawan tu dulu. Amboi. Orang tengah semayang ni lah orang nak minum. Allahu Akbar. Makilah pergi. Suami panggil tu wajib. Semayang tu sunat. Lepas tu pergi semayang lain. Allahu Akbar, kan senang. Ni. Tu bila reti kan senang nak kerja. Yang masalah dia apa? Dia tak reti. Maka buat amalan tanpa ilmu Allah tak terima. Buat amalan dengan ilmu sempurna bagaimana Nabi SAW tunjuk, maka itu syarat penerimaan amal. Maka jangan lupa doa tu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, terlebih tu kurang, nampak marah tadi. Tak nak kata kat siapa-siapa pun, muhasabah kat diri sendiri je. InsyaAllah tuan-tuan doakanlah perjalanan saya balik selamat sampai ke Kedah dengan selamat, insyaAllah. Esok ada kuliah subuh kat sana, kuliah duha lagi sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.